Okey, Assalamualaikum semua. Saya mutekan dulu anda. Sekejap. Tuan dah mute diri sendiri tu. Okey, terima kasih. Termute je. Diri sendiri pun termute. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya yakin dan percaya hari ini anda yang berada dalam ruangan Zoom meeting ini adalah anda yang dah menjadi anggota kita ataupun menjadi subscriber di dalam Royal Q. Okey. Jadi hari ini adalah malam yang sesuai untuk orang yang baru untuk mengetahui tentang bagaimana untuk kita memulakan settingan ataupun memulakan pembelian koin yang ada di dalam Binance ataupun di dalam Huobi. Okey. Jadi meeting kita memang setiap malam selama 6 bulan sehingga bulan Oktober. Bulan Oktober baru kita buat seminggu 3 kali dan jadual hari Isnin bermula dengan basic program. Bagus untuk anda bawa kawan-kawan yang baru yang tak tahu apa tentang cryptocurrency, yang tak tahu tentang coin market cap, yang tak tahu pasal Royal Q, yang tak tahu pasal exchanger. Okey. So memang hari Isnin memang paling sesuai. Okey. Dan hari Rabu khusus untuk yang dah menjadi anggota ataupun yang sudah subscribe robot Royal Q ni yang berminat untuk menjalankan affiliate yang disediakan oleh Royal Q. Okey. Dia tak ada paksaan sebab ada dua pendapatan yang ditawarkan oleh Royal Q. Yang pertama dari segi trading, yang kedua dari segi affiliate. Sebenarnya ada lagi beberapa pendapatan sampingan yang besar sebenarnya di belakang. Dan itu hari Rabu kita bincang. Okey. Dan pada hari Jumaat macam hari ini adalah hari yang bagus untuk kawan-kawan kita yang memang majoriti hari ini. Kenapa anda join Royal Q? Sebab anda mahu menggunakan AI ni ataupun artificial intelligence ni, robot ni untuk menjalankan trading secara auto. Okey. Alright, so saya tak nak buang masa. Okey. So saya akan jemput host kita ni. Okey, host kita ni adalah orang yang sangat-sangat technical, sangat-sangat bagus di dalam settingan robot. Dia ada beberapa settingan sebab beliau akan pandu anda, dia akan pandu anda sehingga anda boleh capai apa yang anda inginkan, berpandukan kepada modal yang anda ada, berpandukan kepada kapasiti modal yang anda ada. Okey. Alright, tanpa membuang masa, okey, beliau ni dah memang merakan sejawat saya daripada awal hari itu sehinggalah sekarang. Okey. Dia kalau hari Senin dia ada kerja lain, hari Rabu dia ada kerja lain, tapi saya yakin hari Jumaat dia memang saya perlukan beliau. Memang saya perlukan beliau. Sebab apa? Beliau sebab benda yang teknikal kita kena panggil orang yang pandai dalam bidang teknikal. Okey. Dan beliau pernah berpengalaman membeli semua koin yang ada di dalam Royal Q. Bayangkan untuk try and error. Okey, tentang kenaikan harga koin, tentang sifat-sifat sesuatu koin tu. Okey. So tanpa membuang masa, okey, saya akan menjemput kita punya V3 V3 yang akan merangkap menjadi V4 dan seterusnya V6. Okey. So dalam proses, okey. So beliau ni terus terang dia tak ada pengalaman dalam affiliate. Okey, beliau ni berasal daripada conventional business disebabkan pandemik COVID-19 selama 2 tahun. Saya berada bersama dengan beliau waktu itu memang tak boleh nak tahan lagi, dah tak boleh nak bayar gaji pekerja apa semua. Okey, jadi close down. Conventional business dia close down. Bayangkan close down conventional business yang dia dah memang lama dalam bisnes tu terpaksa close down juga. Okey, tutup segala-galanya. Okey. So kebetulan dapat peluang Royal Q ni. Bolehlah top up sikit, bolehlah. Dia boleh bernapas lah Okey. So sekali lagi dah 3 kali dah saya nak panggil dia. Memang susah nak panggil dia ni. Sebab apa? Bila saya dah panggil, saya leave it kepada dia, anda dengar apa yang dia kongsikan. Dengan bangganya saya menjemput V3 kita iaitu Tuan Salihuddin kita. Dipersilakan Tuan Salihuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Tuan Kamal,
kepada ada 39 partisipan yang di dalam program kita malam ni. Alhamdulillah kita dekat sini 38 campur saya lah kan, berkongsi kita berkongsi ilmu lah. Ilmu ni memang kita tahu segala ilmu kalau kita gunakan dengan cara yang baik, insya-Allah dia akan membawa kebaikan kepada kita. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini, part saya ataupun tugas saya daripada dulu lagi adalah untuk berkongsi tentang setting. Setting di dalam AI atau Artificial Intelligence Royal Q ni adalah kunci utama kepada profit kita. Jadi kepada yang seperti mana kita tahu, apabila kita subscribe Royal Q atau subscribe robot ni, kita ada tempoh setahun penyewaan kita tu untuk kita gunakan secukup-cukupnya robot yang telah kita subscribe tu. Jadi seperti yang kita tahu juga, di dalam Royal Q kita ada dua bahagian untuk menjana pendapatan. Satu bahagian di dalam affiliate. Di affiliate ni kita perlu bekerja keras daripada segi fizikal lah, pekerjaan lah. Maksudnya kita perlu menawarkan plan ataupun menawarkan apps yang kita gunakan ni kepada rakan-rakan, introduce kepada rakan-rakan kita, dan daripada sana kita boleh mendapatkan profit juga, iaitu pertama daripada rakan kita, dia introduce kepada rakan yang lain, dan yang kedua daripada trade ataupun profit daripada trade yang dia buat. Okey. Ataupun pendapatan yang kedua daripada Royal Q adalah daripada trade sahaja. Okey, ada orang tujuan dia nak subscribe Royal Q ni hanya semata-mata untuk bantu dia trade. Okey, apa itu Royal Q? Dalam trade ni saya nak kenalkan sikit saja. Kan? Royal Q ni adalah satu apps atau financial app ataupun app kewangan yang membantu kita untuk trade. Membantu kita untuk trade. Dia tidak trade, dia bukan satu skim, dia bukan satu platform. Dia cuma satu apps yang siapa saja di dalam yang ada telefon, ada smartphone, yang ada Android dan ada App Store boleh subscribe mau turun kepada telefon kita dan kita boleh subscribe dan kita boleh gunakan untuk kita trade di exchanger. Di mana exchanger ada dua pilihan, iaitu di Huobi dan juga di Binance. Kunci utama kepada keuntungan kita dalam trade menggunakan Royal Q ni adalah setting. Dia ada dua kunci utama, dua kunci utama yang kita perlu tahu. Yang kita perlu belajar dua yang penting ni saja. Yang pertama, apabila kita telah subscribe Royal Q dan kita ada niat untuk gunakan Royal Q itu untuk trade kita punya kripto, dan semestinya harapan kita adalah mendapatkan keuntungan ataupun profit. Jadi bila kita ada niat ni, kita perlu tahu dua perkara ni saja. Kita kena ingat, bukan kita subscribe robot tu and then dia buat kerja semua, kita tak perlu ambil tahu. Itu salah. Pemikiran atau pemahaman orang yang difahamkan cara begitu daripada orang-orang lain adalah itu adalah salah. Kita tak nak berlaku di dalam market sebelum ni ada rakan-rakan yang datang daripada kumpulan-kumpulan mana kita pun tak tahu, datang hubungi saya, yang masih tidak tahu buat setting, masih tidak tahu fungsi-fungsi robot, masih tidak tahu fungsi-fungsi koin-koin ni, kan? Disebabkan pertama tidak diberi tunjuk ajar, dan yang kedua tidak ada usaha untuk belajar. Jadi ini bukan satu skim macam contohnya kita ambil skim ASB apa, kita letak duit dan kita boleh tidur. Yang ni sekurang-kurangnya kita kena tahu basic. Basic itu dua perkara penting. Saya ingat dua perkara penting ni. Yang pertama sekali pemilihan koin. Pemilihan koin ni sangat penting. Pemilihan koin ni adalah salah satu yang penting di sini. Ada dua. Yang pertama pemilihan koin. Pemilihan koin ni, koin apa yang kita nak pilih. Okey, ramai orang dekat sini dia mengeluh. Saya baru dalam industri ni, macam mana saya nak mahir nak pilih koin? Macam mana saya tak tahu koin apa yang saya nak pilih?
Saya pun baru kenal coin, baru sehari takkan saya nak pilih. Macam mana saya baru kenal sehari, saya tak kenal betul-betul macam mana saya nak buat pilihan. Betul. Itu betul apa yang anda cakap. Kan? Kita tak kenal macam mana kita nak pilih. Jadi dekat sini, bila kita tak kenal, kita cuba kenal. Kita cuba kenal. Kan? Jadi cara kita nak kenal, apabila kita dah mula subscribe Royal Q dan dah mula kita ada akaun Huobi ataupun akaun Binance, kita cuba belajar daripada situ. Kita buka satu-satu coin yang ada di dalam Binance tu, kita tengok harga dia berapa, turun naik dia apa. Tengok, kita cuba belajar. Hari-hari tengok. Tak faham pun tak apa, tengok. InsyaAllah bila kita tengok hari-hari, kita faham fungsi coin. Kita faham sifat-sifat coin. Coin ni ada banyak sifat. Coin yang ada blockchain dia sendiri, kan? Dia punya pergerakan dia lain. Coin yang menumpang pada blockchain atau token, dia pergerakan lain. Coin-coin ni dia tidak sama pergerakan dia, sifat-sifat dia. Jadi kita kena tahu. Jadi bila kita bergerak ataupun kita trade di dalam scalping, kita kena tahu coin mana yang aktif. Jadi dekat sini untuk permulaan, memang tanggungjawab introducer untuk memberi cadangan kepada kita coin apa yang nak dipilih. Mungkin dalam seminggu, 2 ataupun sebulan tu kita boleh berhubung terus dengan siapa yang introduce kita. Okey, hari ni kita ambil coin Cardano. Besok kita ambil DOT, dia bagi cadangan kepada kita. Lusa mungkin kita ambil Shiba Inu yang tengah trending sekarang ni, kan? Jadi dia bagi cadangan. Tapi sampai bila? Sebab apa? Sebab introducer kita ni mungkin waktu tu dia ada masa untuk kita saja, tapi akan datang apabila tim dia dah besar, mungkin masa tu akan menjadi kecil bersama kita. Jadi mungkin waktu tu kalau kita tak belajar, kita tidak cuba berusaha sendiri, kita akan terkotak-kantik kerana kita tak dapat informasi penuh daripada introducer kita. Jadi dekat sini mungkin kita tak boleh salahkan. Sebelum ni saya ada dengar orang salahkan, saya masuk dengan sekian orang, dia abaikan saya apa semua. Jadi kita kena ingat, bila saya kadang-kadang saya tanya dah berapa lama masuk, kadang ada yang dah sampai 3 bulan. Jadi kita ada banyak platform kita letak Zoom meeting, bukan daripada grup ni saja. Banyak kumpulan buat Zoom meeting, boleh tumpang, kita boleh tengok dalam YouTube, kita boleh belajar daripada apa yang disampaikan sebelum ni, kan? Jadi banyak kita guna usaha kat sini. Okey. Jadi bila kita dah tahu sifat-sifat coin ni penting, cuba belajar sikit. Kita tengok sifat coin dia naik dia macam mana, harian dia selalu dia naik berapa peratus, waktu pukul berapa dia selalu naik, kan? Hari apa dia selalu naik, hari apa dia selalu jatuh, pukul berapa dia jatuh, pergerakan dia aktif waktu malam ke waktu siang. Setiap coin tak sama. Ada coin dia bergerak waktu malam. Waktu malam di waktu kita. Waktu Malaysia ni waktu malam dia aktif, waktu siang dia tidur. Dia macam burung. Macam burung yang malam dia aktif, siang dia tidur. Kan? Ada coin macam tu. Kan? Ada coin yang aktif sepanjang masa, ada coin yang dia tidur sepanjang masa, sideways sepanjang masa. Jadi kita kena tahu coin apa yang kita pilih. Okey, apabila kita dah buat pemilihan coin, kita pergi kepada perkara yang penting, pada yang kedua, iaitu setting. Setting dia adalah Royal Q. Jadi bila coin kita dah pilih, kan, macam mana nak beli coin tu? Macam mana kita nak trade dengan coin tu? Jadi ini yang perkara kedua yang kita kena tahu. Yang ni yang lebih detail sikit kena tahu. Sebab apa? Sebab coin tadi kita faham. Coin tadi ada lebih kurang dalam 70 coin di dalam Royal Q, di dalam Huobi dan juga di dalam Binance. Jadi coin tu ada 70, kita cuma belajar 70 coin tu je. Jadi mungkin lama-lama kita akan tahu. Kita tak perlulah sampai 70 tu kita tahu. Kita dapatkan dalam 15 ke 20 coin yang kita boleh ingat pergerakan dia pun dah cukup. Sebab apa? Bukan kita trade semua sekalipun. Kan? Macam saya contohnya, saya trade 4 coin yang saya trade tu dah sebulan coin yang sama. Kan? Saya sampai 2 bulan lah. AVAX tu dah 3 bulan saya trade AVAX saja. Kan? Jadi kita kena tahu lebih kurang dalam 15 coin ke 20 coin cukuplah kita punya pergerakan tu. Bila kita dah tahu, kita pergi kepada perkara yang kedua, itu bahagian setting. Setting robot ni saya kongsikan kat sini sikit. Saya kongsikan apa nama screen. Okey, di Royal Q ni. Okey.
Okey, ini bahagian kuantitatif kat mana kita nak kuantitatif kat mana kita nak beli coin Okey, jadi dekat sini dia ada senarai coin. Lebih kurang kalau kat Huabi ni dia ada lebih kurang dalam 60 lebih coin Coin apa yang kita nak beli. Jadi bila kita dah buat persetujuan kita nak beli coin contohnya hari ni saya buat keputusan saya nak beli coin yang pada satu masa dulu adalah coin ni menjadi kegilaan ramai iaitu cake ataupun Doge kita ambil Doge. Jadi Dogecoin ni pernah menjadi satu coin yang digilai ramai dulu pada satu masa 5-6 bulan lepas. Contohnya saya pergi nak buat pembelian, saya pergi kepada coin tersebut, saya tekan. Lepas tu yang penting dia trade setting. Bila tengok bahagian bawah ni dia tulis trade setting bahagian kiri bawah ni tekan. Ini yang dia punya nadi ni. Ini nadi dia, ini yang menentukan trade kita mendapat profit yang besar ataupun mendapat profit yang kurang. Perbezaan dia. Contohnya kita ada dua rakan, kita ada dua akaun. Akaun yang pertama kita ambil coin yang sama juga, Doge. Akaun yang kedua kita ambil Doge juga, tapi setting yang pertama dengan setting yang kedua berbeza. Jadi yang membuatkan profit kita tak sama Okey. Macam sebelum ni saya ada satu pasangan suami isteri, dia memang duduk ataupun memang saya pantau dia punya trade. Satu hari tu suami dia ada dia komplain sikit pada saya. Dia kata kenapa setiap hari isteri dia dapat 100 tapi dia dapat 50 saja. Lebih kurang macam itulah, lebih kurang 50. Jadi dia cakap saya coin dia sama dia pilih apa semua kan. Kenapa pendapatan tu tak sama? Jadi saya terangkanlah kunci dia dekat sini lah, setting. Sebab isteri dia buat setting lain, dia buat setting yang lain. Jadi setting ni kita tak boleh cakap setting orang lain ni kurang bagus, setting yang diperkenalkan oleh orang ni bagus, setting A bagus, setting B bagus, setting C bagus, setting D bagus, yang ni bagus, yang ni tak bagus. Bukan macam tu. Setting ni bergantung kepada keadaan semasa. Di mana kita nak gunakan setting ni. Contohnya, kan, setting asal robot yang kita tengok sekarang ni, yang tunjuk dipaparkan di skrin saya ni adalah setting asal robot, default setting ni, setting asal dia. Setting asal yang robot bagi kat kita, kan, margin call limit dia 7 kali, kan. Dia punya take profit ratio trigger dia 1.3%. Dia panggil earning callback iaitu hold position take profit callback 0.3%. Margin configuration dia ada 7 kali, yang dia buat multiple dia berganda 2 gandaan 2 4 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 32 32 kali 2 64 64 kali 2 128, semua gandaan 2 multiple. Lepas tu dia punya call drop ni percentage dia, margin call drop 3.5 4 4.5 5.2 8 10, 12 Yang ni asal. Jadi kalau kita ikut setting asal robot ni, kelebihan dia apa? Kelebihan dia kita susah nak float. Maksudnya kita susah nak berada di atas 10% kita punya float. Kalau float merah tu, orang tanya float tu apa? Float tu kalau kita tengok peratusan dia tu merah. Maksudnya nilai dia berada di bawah harga belian. Kalau kita beli contohnya waktu tu tengah harga 10. Tengah harga 10 dolar, tiba-tiba harga dia jatuh kepada 9.5 dolar. Jadi maksudnya floating kita waktu tu negatif 5%. Jadi apa itu float? Float adalah harga tengah berada di bawah nilai dia, nilai yang kita beli. Jadi kita maksudnya kalau dalam bahasa orang mudah nak cakap, kita tengah rugi. Tapi dalam bahasa trade dia kata floating sebab dia tak rugi sebab kita tak jual. Kalau kita jual baru kita rugi. Jadi setting asal robot ni dekat mana sesuai yang nak dipakai? Sesuai dipakai oleh orang yang mempunyai modal yang sangat besar. Okey. Kerana gandaan 2 ni, 2 campur 4 campur 8 campur 16 campur 32, kalau tengok belah kanan ni 64 campur 128, total semua 254. Bermaksud kalau kita bermula dengan 10 dolar,
dia punya trade entry pertama dia tu, kita perlu ada standby ataupun simpanan kita dalam exchanger kita untuk robot membuat kerja, simpanan untuk supaya robot boleh buat kerja sebanyak 2,540 hanya dengan $10 entry. Jadi kita akan rasa tak berbaloi. Kadang-kadang kita rasa, alamak, saya ada 2,500 di dalam Huobi ataupun Binance, masuk entry baru $10. Jadi kita rasa macam tak berbaloi. Kan? Jadi dekat sini memang pada kita dia tak berbaloi. Tapi untuk orang yang ada contohnya 100,000 US dollar, 200,000, 500,000 US dollar, 1 juta US dollar. Jadi dia orang tidak siapa yang trade, saya pernah tengok ada satu trader Royalty juga, dia ada 220 ke $230 US dollar di dalam Binance dia. Saya tunjuk itu waktu tu saya tunjuk dia punya tunjuk ajar pada dia. Jadi saya bagi cadangan terus sebab saya tanya dia kan, dia harapkan bulanan berapa, saya tanya dia, you harap berapa bulanan keuntungan? Dia cakap kat saya, dia kalau dia dapat 10% pun dia dah bersyukur, dia kata. Jadi bila dia cakap macam tu, saya tak ada bagi dia setting-setting lah. Saya suruh dia ikut setting yang robot bagi saja. Sebab setting yang robot bagi ni kan, average bulanan kita tak besar, kita boleh dapat lebih kurang dalam 5%, 10, 15 lah macam tu. 15%. Sebab apa? Sebab pergerakan dia kalau kita tengok, penurunan dia, margin call drop dia tinggi sangat, 3.5. Bila 3.5 ni, bila dia buat pembelian yang pertama nanti, 3.5 ni akan turun jadi 1.3. Bila dia turun jadi 1.3%, dia nak kena naik balik kepada, kalau dia nak beli pembelian yang kedua tu, harga tu kena jatuh balik sampai ke 4%. Maksudnya bukan daripada 3.5 pergi 4%. Daripada 1.3 dia kena pergi 4% balik. Bila 4% ni, dia buat pembelian balik, 4% ni akan jatuh jadi 1.7%. Kan? Dia punya float terbaru. Jadi, kalau setting dalam robot ni, keseluruhannya, kalau sampai layer ke-7, maksudnya kalau kejatuhan harga terus menerus, dia akan selamat sehingga 30%. Kalau harga tu jatuh terus menerus daripada harga belian kita jatuh tanpa ada kenaikan sikit pun, maksudnya dia akan menampung kejatuhan sehingga 30%. Jadi sampai 30% dia DCA, dia akan average price tu dia akan turun. Maksudnya kalau kita turun sampai 30%, orang yang tidak membuat setting langsung atau layer langsung, dia akan tanggung 30%. Tapi dengan robot ni insya-Allah kita cuma tanggung 5% saja floating semasa. Tapi dia lambat untuk memberi profit yang besar sebab dia punya satu margin call drop, dan yang kedua bila kita buat setting macam ni sampai layer ke-7 dengan multiple gandaan 2 sampai layer ke-7, jadi kat sini kita dah tak guna sub-bin mode dah. Kalau gunakan sampai layer ke-7 ni, dia akan buat trade biasa saja. Maksudnya penjualan terus sekaligus sampai layer ke-7. Tapi untuk orang yang modal dia besar, mungkin tak ada masalah. Kalau macam tadi rakan saya dia ada 200,000. Kalau dia ada 200,000 US dollar, kalau dia dapat 5% pun, dia dah dapat 10,000 US dollar. Jadi 10,000 US dollar maksudnya pendapatan dia bulan tu dah 40,000 lah, 40,000 ringgit lebih lah. Jadi mungkin pada dia tak ada masalah. Tapi pada kita yang kita ada modal pun lebih kurang 1,000 dolar. Kan? Kalau kita harap 5% tu dalam 50 dolar. Kan? Mungkin kita rasa 50 dolar, saya kena 2 bulan baru saya dapat balik modal robot. Dia kata, jadi saya ada lagi 10 bulan untuk buat profit. Kalau 10 bulan kali dengan 50, lebih kurang macam tu lah. Dia kata saya cuma untung lebih kurang 500 dolar saja. Kan? Sekali tak sampai sekali ganda pun. Dia mungkin cakap itu kalau 5%. Kan? Jadi mungkin tak sedap bunyi dia kan. Jadi dia nak, kalau boleh nak lebih lagi. Jadi bila katakan kalau kita straight dengan 1,000 dolar, 2,000 dolar, mungkin kita tidak rasa sedikit kerisauan untuk dengan risiko.
Kalau kita ada besar modal 200,000, 300,000 ataupun 500,000 dolar, kita akan rasa sedikit risau dengan risiko floating yang lama. Jadi dia orang lebih rela ikut setting robot walaupun kecil dia punya profit tapi dia follow kan. Jadi macam kita ni sebenarnya setting banyak. Sebab tu saya cakap tadi setting ni dia ikut pertama ikut keadaan market, yang kedua ikut modal kita, dan yang ketiga dia ikut apa yang ada, itu saja kan. Jadi dekat sini sebelum anda semua boleh cipta anda punya setting tersendiri maksudnya setting ni saya kena ingat satu je, apabila anda buat setting yang anda boleh dapatkan profit yang tinggi kan, maksudnya anda juga berdepan dengan risiko floating yang tinggi, maksudnya cepat, floating yang cepat kan. Jadi anda kena buat plan berikutnya. Maksudnya apabila kita menggunakan setting yang boleh memberi profit yang cepat dan tinggi, maksudnya kita kena ada sedikit pemantauan. Maksud pemantauan tu maksudnya kita kena sentiasa pantau harga coin yang kita beli tu. Andai kata harga coin tu kita rasa dah cukup tinggi dah, kita terus buat trade yang terakhir dengan one shot saja, maksudnya tak ada pembelian terus, tak ada cycle. Jadi bila dah tutup, kita cari coin balik, coin yang rendah, yang berada di harga rendah, dan kita start trade balik. Jadi maksudnya kita kena ada pemantauan lah kan. Tapi kalau kita ikut setting robot yang ada sini, kita boleh on robot, kita boleh tidur lah sehari, 2 hari, seminggu pun tak apa, biar robot buat kerja, cycle saja. Sebab apa? Kalau setting yang robot bagi ni tak sampai bila-bila pun tak payah pantau harga pun tak apa. Sebab apa? Sebab kejatuhan direct dia boleh cover sehingga 30%, jadi besar. Kalau nak jatuh terus coin 30% tanpa maksudnya jatuh merudum terus tu, saya belum pernah tengok lah kan. Kalau kita tengok Dogecoin pun jatuh pada bulan 5 tu pun daripada 60 sen, daripada 70 sen dia jatuh jadi 60 sen, naik balik kepada 65 sen, jatuh balik kepada 50 sen, naik balik kepada 55 sen, jatuh pada 45 sen, naik balik kepada 50 sen kan. Jadi kalau katakan macam tu, memang kita akan dapat tarik average price tu turun ke bawah. Okey. Jadi untuk setting yang kita buat, kita kena ingat satu perkara. Bila kita buat setting yang cepat untuk profit, kita pula akan berdepan dengan risiko kita berdepan dengan cepatnya untuk kita float. Jadi kita kena ada sedikit pemantauan. Jadi kalau kepada orang yang jenis suka trade, lepas tu nak relax, tak nak ambil tahu, gunalah setting asal robot. Saya nasihatkan itu saja. Tapi kalau orang yang dia ada keinginan untuk mendapatkan profit yang tinggi, kan, dia kena ada sedikit pemantauan, sikit buat kerja. Okey. Jadi dekat sini saya terangkan satu-satu fungsi-fungsi setting yang ada kat sini. Okey, pertama sekali saya perkenalkanlah. Pertama sekali first buy in entry ni amount yang kita perlu mula nak masuk. Jadi perlu entry mula-mula. Ada orang baru-baru ni dia ada $5,000. Dia tanya saya, dia minta nasihat saya lah. Berapa entry untuk dia start? Saya cakap kat dia, berapa coin you nak beli? Kan? Dia cakap kat saya, dia nak beli sampai 10 coin. Kan? Saya cakap kat dia, kalau you nak beli sampai 10 coin, kan, entry you boleh masuk tapi tak besar lah, $10. $10 tak untung, dia kata. Tak besar untung. Kalau boleh nak start dengan $100, dia kata. Saya cakap kat dia, kalau you nak start dengan $100, kalau 10 coin, you 10 coin 5,000 tu you bahagi dengan 10, you cuma dapat satu coin 500 je. 500, bila satu coin 500, you nak start coin tu dengan 100, dekat mana you nak simpan untuk setting lagi? Kan? Dekat mana you simpan lagi? Kan? Jadi dia tanya saya, kalau 10 coin macam mana? Saya cakap you start dengan $10. Dia pula heran, dia kata dia ada $5,000, takkan nak start dengan $10, dia kata kecil sangat. Saya cakap betul lah, tapi you nak 10 coin kan? Kalau you nak besar, saya nasihat dia cakap, kan, you ambil 3 coin ataupun you ambil 5 coin. You ambil 5 coin, saya cakap dia start dengan $30 boleh.
ataupun you ambil 3 coin, kan? You boleh start dengan 100 ataupun dengan 80-70 dolar, kan? Jadi dekat situ kita buat dia punya money management dia, pengurusan dia. Jadi kat sini yang penting dia first buy in amount ni yang penting, menentukan kita punya pengurusan keuangan kita di dalam setting. Okey, bila kita dah start masuk berapa entry kita kena tengok margin call limit. Margin call limit ni berapa penurunan yang dia nak buat untuk pembelian bila harga turun. Jadi asal robot 7, kan? Jadi bila kita dah start 7 ni, masa saya tunjuk tadi, ini dia punya pengiraan dia. Okey. Whole position take profit ratio ni adalah dia punya trigger berapa persen kita nak ambil profit daripada kita punya trade. Misalnya trade kita $10, kalau dia terus naik 1.3%, tak banyaklah 13 sen. Jadi kalau dia turun dulu, dia buat pembelian, lepas tu baru dia naik balik, banyaklah sikit sebab dia dah kumpulkan kita punya capital tu, sebab dia beli lagi, kan. Okey. Whole position take profit ni adalah earning callback. Misalnya harga spike, harga tu naik terus. Macam semalam kita siapa cakap kan, SLP naik tinggi-tinggi dia kata. SLP ni semalam naik 70%. Dah sebulan orang yang beli SLP mengeluh daripada harga 20 sen turun kepada 6 sen. Kan? Tiba-tiba semalam SLP naik 13 sen. Kan? Jadi tiba-tiba dia spike terus naik. Kepada contohnya kita cakap kita buat trigger take profit tu 1.3%. Dia cakap kalau naik terus sampai 10%, rugilah saya dapat 1.3% saja, dia kata. Tak. Sebab kita ada earning callback, kita ada 0.3 yang kita letak tu, kan. Harga akan naik setinggi yang mungkin, dan apabila harga yang paling tinggi itu jatuh 0.3 daripada harga yang paling tinggi, dekat situ dia akan jual. Kalau dia naik terus-menerus banyak 10%, dia turun balik 0.3, jadi dia akan jual dekat 9.7%. Untung besar. Okey. Margin configuration ni adalah kunci dalam setting. Yang ni nak menentukan. Ni kita boleh adjust. Kita nak kali 1 ke, nak kali 1 ke, nak kali 1 ke. Ni kita boleh adjust. Yang ni pun kita boleh adjust. Nak letak 1 ke, ini nak letak 0.5 ke. Kita boleh adjust ni, tak ada masalah. Yang ni orang cakap macam mana dia punya adjust ni, kita ikut kita punya setting. Saya dekat sini, saya cuma bagi tahu je lah. Kunci utama dia, multiple buy ratio ni adalah pembelian daripada segi US dollar kita. Margin call drop ni daripada kejatuhan peratusan coin tersebut. Dekat mana dia nak beli dan berapa dia nak beli. Margin call drop ni dekat mana dia turun, dan multiple buy ratio ni berapa dia nak beli. Yang ni yang menentukan dia. Jadi dekat sini kalau katakan ada orang tertanya macam mana saya nak buat setting robot saya, kan. Jadi dekat situ saya tak boleh nak bagi cadangan, bincang pada orang yang introducer anda, apa nama setting mana yang terbaik. Saya cuma nak anda faham saja fungsi setting. Saya nak faham anda faham saja fungsi yang ada dekat sini. Itu saja. Jadi maksudnya mana fungsi, bila kita dah faham kejatuhan. Kalau kita buat kejatuhan ni semua kali 1, kejatuhan 1%, maksudnya sampai bawah 1%, kita lebih cepat float daripada orang yang gandaan dia lebih besar. Kenapa? Kerana sekejap-sekejap dia beli. Bila dia beli jatuh lagi. Bila dia kejap-kejap dia beli jatuh lagi. Kan? Jadi dia cepat sikit. Dia floating. Mungkin dia akan habis call ni, sampai 7 call ni mungkin dekat 5% saja. 5% kejatuhan dia dah silap dia dah habis dah semua call. Ada orang cakap, perkiraan kadang dia cakap, okey dia letak semua 1%. Sebenarnya salah tu. Kadang-kadang dia fikir okey 1 sampai 7. Dia boleh kira macam ni. Call pertama 1%, call kedua 1%, ketiga 1%, sampai call ke-7 1%. Dia kalikan dengan 7. Dia kata kejatuhan sampai 7%. Dia boleh cover. Sebenarnya tak. Bukan sampai ke 7%. Tak sampai 5% sebenarnya. Kalau ikut macam ni. Sebab apa? Sebab bila dia jatuh dekat 1%, dia dah beli satu kali.
Bila dia beli satu kali ganda lagi, kan? Maksudnya tadi dah ada satu, dia dah beli satu jadi dua. 1% ni dia akan sebab satu ni dia separuh kira sekali ganda daripada sana, jadi dia akan turun separuh. Jadi 0.5%. Jadi 0.5% ni dia akan naik jadi 0.5% ni jadi satu, dia akan buat pembelian yang kedua. Jadi dekat sini dia tak sempat pun jadi daripada 1%, tak sempat pun ke 2%, tak sampai 2%, dia akan beli buat pembelian yang seterusnya. Maksudnya dekat 2% kalau betul-betul ni dekat call kedua ni kan 1.5% ni kejatuhan dia. Kan? Jadi masuk dekat sini sampai habis, kalau betul pengiraan dia tak sampai 5% sebenarnya kejatuhan harga tu dia dah float. Kan? Kalau contohnya kalau kita letak 20 layer pun kejatuhan dia sebenarnya sampai 8% saja. Kita dah float. Jadi dekat sini apa yang penting dia pemantauan. Bukan cakap tak boleh. Saya tak ada cakap pun sebab saya pun guna juga setting ni. Kadang-kadang ada waktu dia. Sebab setting ni apabila waktu setting yang margin call drop ni kita gunakan rendah bila rendah dia cepat beli. Dia cepat beli. Contohnya bila rendah yang belah kanan ni margin call dia cepat beli. Bila dia cepat beli, lepas tu sampai lepas layer keempat, layer kelima kita buat sub-bin mode real time tu, dekat situ profit kita berganda tu. Dia turun naik balik. Dekat situ gandaan yang kita banyak buat profit. Tapi kan bila kita buat setting macam ni, kelebihan kita yang kita dapat bila waktu coin tu tengah aktif, terlampau aktif, dan juga coin tengah bullish, coin tu memang tengah menaik. Macam dalam minggu lepas Shiba, saya ada satu kawan modal dia cuma 200. Saya setting hari tu. Modal dia 200 saja. Saya setting hari tu dia ada 230 saya kata. Jadi saya setting untuk Shiba Inu 10 sen ni, $10 entry pertama. Lepas tu saya buat macam ni, saya buat layer sampai 20 layers. Kan? 10 sen saja. Pada 28 hari bulan saya rasa, kan? Rakan saya tu dapat $40. Hari tu je, satu hari. Walaupun dengan setting dia cuma asal dia $230 saja. Tapi sebab waktu tu 28 bulan tu memang Shiba Inu tengah naik. Jadi setting macam ni, kebaikan dia waktu coin tengah naik dan juga coin tengah aktif. Tak naik pun tapi dia aktif. Maksudnya dia bermain di dalam volatility dia bermain lebih kurang dalam harian 5%, 6% turun naik. Dia bukan sideway. Kalau sideway memang dia. Tapi kalau coin tu dia bearish, dia tengah menurun. Dia punya ni tengah turun Jadi untuk setting macam ni tidak memang memberi kesan sikit lah. Memberi kesan bukan sikit, banyak sebenarnya. Jadi kita akan menanggung floating. Jadi sebenarnya biasanya kalau rakan-rakan saya yang gunakan settingan macam ni, contohnya dia buat sampai, ini saya cuma bagi tunjuklah apa yang pengalaman kita. Jadi contohnya dia orang gunakan sampai 15 layer Jadi semua dia buat 1%. Ada yang buat 0.5. Jadi sampai habis 1%. Semua saya nak satu ni tak larat ni. Okey, 1% semua. Yang ni dia buatlah 1 kali 1. Atau kali 2, bergantung pada kita. Ini tak ada masalah. Yang belah kanan ni dia tak ada masalah sangat. Sebab yang ni bukan tujuan kita. Bila kita guna setting macam ni, tujuan kita bukan kita nak stabilkan DCA tu. Kita sebenarnya bukan kita nak buat tujuan kita bukan nak tarik average price turun ke bawah sebenarnya. Setting macam ni bukan berniat untuk turunkan average price kita. Setting macam ni kan, tujuan kita memang nak ambil profit je. Setting macam ni kita tak ada langsung memikirkan pertahanan sebenarnya. Jadi sebab tu kita cakap bila kita setting macam ni, kalau harga dia terlampau tinggi, kita terus one shot, kita cari coin lain yang harga rendah. Tapi kadang-kadang macam rakan saya tanya, ada rakan saya cakap kenapa kawan saya setting macam ni,
kan? Tapi dia orang tidak float langsung. Ada rahsia dia. Sebab apa? Dia orang akan terus membuat replenishment ataupun terus dia orang cover balik coin yang float. Misalnya contohnya dekat sini kita buat 15. Kita buat 15 layer. Bila kita buat 15 layer sampai 15 layer ni kalau kita punya margin call drop ni 1% saja, dia tak tampung sampai 15% sebenarnya. Kan? Dia tampung lebih kurang 8% dia. Kejatuhan harga daripada harga pertama yang kita beli. Entry kita pertama. Kalau kita masuk dekat harga $10, dia cuma menampung harga tu jatuh sehingga 9.2 saja. $9.2 saja. $9, $8.5 dia dah floating lah. Maksud dah jauh dah lari daripada track ataupun daripada lingkaran untuk kita buat profit. Jadi kita kena tunggu dia masuk balik kepada harga 9.2 ke atas tu baru kita start dapat profit balik. Jadi bila orang yang trade macam ni, dia ada buat simpanan. Misalnya harga dah jatuh kepada 10%. Bila dah jatuh 10%, dia dah tak boleh make profit. Dia kena turun sehingga 7% ke bawah baru dia start dapat balik profit, kan? Jadi apa dia buat? Kan? Dia pergi balik kepada candlestick, dia tengok waktu sesuai untuk replenish. Maksudnya dia pergi kepada candlestick, dia pergi kepada market di Binance ataupun Huobi, dia tengok graf coin tersebut waktu bila sesuai untuk replenish. Maksudnya waktu harga tengah dip di bawah dan ada harapan untuk naik. Jadi waktu tu dia masuk, kebiasaannya dia akan masuk 10 kali ganda daripada keseluruhan capital yang kita ada dalam ni. Kalau bayangkanlah kalau kita start masuk 10, kalau kita start masuk $10, kalau kita semua kali satu sampai bawah, sampai bawah ni kita semua kita kali satu. Jadi maksudnya kita punya capital kita ada lebih kurang dalam 150. Jadi ada 150. Jadi kalau kita nak cover balik, harga tu dah float jauh daripada track lingkaran untuk kita buat profit. Biasanya kita akan masuk 10 kali ganda daripada harga ni. Kita akan beli coin yang tu juga, replenish 10 kali ganda, mungkin dalam 1,500. Jadi bila kita masuk 10 kali ganda, floating kita yang 10% tu akan turun kepada 1%, bawah 1% lah, sebab dia 10 campur yang kita punya entry yang mula 1 kali ganda, dia 11 kali ganda lah. Jadi dia akan turun jadi mungkin jadi 0.9%. Floating daripada 10% dia akan turun 9%. Jadi bila coin tu naik sedikit saja, bila biru saja, dan ada potensi untuk jual, dia akan jual secara manual. Bila jual secara manual, coin tersebut dah dijual dan tak ada kerugian langsung, kan? Jadi dia beli balik dengan entry dan juga dengan setting yang sama pada harga semasa pula. Pada waktu harga tu. Jadi dia start balik dengan 0% lah. Jadi itu dia orang kelebihan atau bila nak guna plan ni, bukan kita boleh guna saja je, orang buat kita buat, kan. Jadi saya akan tunjuk sedikitlah sekejap lagi ya, sebab saya pun belum replenish lagi beberapa coin saja, nanti saya tunjuk cara dia okey. Sebab saya ada 2 coin tengah float tinggi ni, 2 atau 3 coin tengah float tinggi, jadi kita akan replenish kalau ikut time okey. Ini tujuan setting. Tapi kalau dia orang tanya saya, okey, sebab apa? Sebab kita dah tahu kita punya setting, sebab dekat sini untuk siapa yang ikut kelas malam ni, kebiasaannya orang yang dah join dan orang ada pengalaman sedikit dalam trade Royal Q. Jadi mungkin dia boleh faham apa yang saya cakap, kan. Jadi untuk yang baru ni mungkin dia tak faham, kan. Jadi dekat sini kalau kita nak kita still nak gunakan sub-bin mode. Maksudnya 5 ke atas, 5 layer ke atas ni, kan. Jadi kita pun tahu 1 sampai 4 dia akan jual secara group sekaligus. Jadi dekat sini kita nak turunkan average price juga. Okey, kita gunalah multiple biasa. Kita gunakan
macam robotnya 3.5, 4.5. Tapi ni besar sikit lah kita punya modal. Tapi 2, 4, 8, 16. Okey. 1 sampai 4 ni pun kita perlu ada $30. Okey. 1 sampai 4 kita perlu ada $30. Jadi 30 kali ganda lah. Maksudnya kalau start $10 kita kena ada $300 kat sini. Kan? Jadi yang bawah ni kita boleh, maksudnya bila kita guna margin call drop percentage yang tinggi tepi ni, maksudnya kita boleh menampung kejatuhan yang sedikit tinggi lah daripada yang berbanding setting yang pertama tadi, kan? Tapi kelemahan dia lambat untuk capai layer kelima. Ini layer emas saya panggil. Layer kelima ke atas ni orang suka sebab layer 5, 6, 7 ni bila kita buat submit mode real time dia akan menjual berasingan. Jadi ini setting salah satu dia, maksudnya kita 50-50 kan. 1 sampai 4 kita ikut setting yang biasa, 5 sampai bawah kita custom setting tu supaya kita dapat, maksudnya selagi dia float, selagi tu kita boleh buat profit. Maksudnya anda yang kata dia jatuh lagi sampai layer ke 15, kita tambah layer lagi, tambah lagi contohnya kan. Jadi kita tak perlu replenish sebab harga dia turun sikit. Sebab 35.5, 4.5 ni penurunan dia boleh kata turun sikit. Kalau katakan tadi kita cakap 8%, dia dah float kan. Kalau kita guna macam ni kan, mungkin dia akan turun sehingga 15% ataupun 13%. Jadi dia boleh menampung sedikit kejatuhan yang besar sikit daripada yang pertama tadi. Okey. Ini salah satu dia punya strategi untuk setting. Okey. Lepas tu yang ni samalah, ini waktu sub bin mode, waktu sub position yang 5 sampai 15 tadi, kita nak ambil trigger berapa. Kita nak letak trigger dia, kita nak letak dia punya take profit dia berapa 1.3% ke, boleh adjust lah, nak adjust 1.1 ke, terpulang pada kita lah ini. Tak ada, ini tak ada mengganggu setting pun. Yang betul-betul kunci kepada setting, kita kena belajar dua benda ni. Margin call drop, multiple buy ratio. Dua perkara ni yang menentukan kita punya float lama ke, cepat ke, sikit ke, itu yang menentukan kita punya float. Okey. Jadi bila kita dah buat setting tu, kepada yang dah beli kena ingat button one shot ni berguna dia untuk apa. Okey, one shot ni cycle lah. Kalau kita cakap one shot yang saya rasa semua dalam ni semua yang ada pengalaman trade lah. Jadi itu bukan satu masalah baru pun ataupun satu perkara baru je untuk yang baru start baru kita tunjukkan button ni. Okey, strategi mode ni kalau kita guna whole warehouse mode ni, better untuk default setting robot yang asal kita gunakan ni terbaik. Sebab yang ni, yang siapa guna whole warehouse mode ni, setting asal robot, dia boleh onkan robot dia hari ni, lagi sebulan dia tengok balik pun tak apa, tak ada masalah. Tapi siapa yang hidupkan submit mode real time ni kan, yang ni dia kena pantau, banyak perkara dia kena pantau kan. Sebab apa? Kalau kita buat layer call tu tinggi, tapi kita punya modal di dalam Binance atau Huobi kita tak cukup untuk buat pembelian, robot gagal untuk buat pembelian, robot akan secara automatik dia akan tutup margin call ni. Jadi kita belakang kiri dia tengok dia tulis open margin call, kita kena buka balik secara manual. Kalau kita terlupa benda ni, misalnya harga kita naik balik, lepas tu bila dia jatuh balik, dia tak akan membuat pembelian baru untuk kita punya layer-layer yang seterusnya. Jadi kadang-kadang ada orang bagi tahu saya kenapa robot dia dah tak bagi profit selama 3 hari, 4 hari. Kan? Saya cakap kat dia apa nama coin apa? Cakap coin ni naik sekarang ni, cakap takkan tak bagi profit. Saya boleh buka. Saya tengok dia buka. Memang ada trade. Kan? Tapi bila tengok saya perasan dekat situ, dia tulis dekat situ, dekat setting dia tulis open margin call. Maksudnya
ada dalam satu peringkat tu duit US dollar dia tak cukup untuk robot pembelian, secara automatik robot tutup dia punya margin call. Jadi dia kena buka balik secara manual. Sebab tu bila siapa gunakan subbill mode real time ni, real time settlement ni, dia kena kalau boleh sentiasa buka satu hari pun mungkin dalam setiap 2 jam, 3 jam, 5 jam ke buka tengok. Kita tengok kita punya setting, kita punya trade macam mana. Okey. Itu trade yang kita buat. Okey, lepas tu yang saya tanya pasal replenishment tu. Replenish ni kita kena sediakan USDT sikit. Contohnya saya ambil satu contoh, saya ada satu coin ni memang saya tengah float tinggi. Saya ambil Algo. Algo ni saya tengah floating 14%, nampak? 14%. Jadi saya cerita tadi, kan? Algo ni saya buat setting dia, tengok. 30 kali. Dia punya margin call drop nampak 1 sampai bawah. Sampai kali ke-30. Kan? Okey. Jadi macam mana saya nak selamatkan coin ni? Saya kena pergi tengok dekat Binance. Dekat market. Saya kena tengok Algo. Okey, Algo sekarang duduk harga dekat tinggi. Dalam harian punya ni, dia duduk dekat harga yang atas. Jadi waktu ni bukan waktu baik untuk saya replenish. Replenish biasa better duduk dekat lantai. Sebab apa? Sebab kita bukan nak ambil untung besar pun. Kita nak cover balik kita punya floating tu saja. Jadi bila dia turun dekat lantai bawah, contohnya bila saya tengok waktu tu sesuai, saya terus pergi dekat bahagian replenish, di bahagian buy ni, kan? Kita tengok, saya masukkanlah 10 kali ganda daripada nilai tadi. Market tadi 600 kan. Kalau kat atas position amount ni tengok 610, saya masukkan contohnya 600. Tengok daripada 14%, 14.72% ni. Bila kita masuk 600, 6,000. Jadi dia akan turun 1.335%. Estimate average price dia 1.9199. Jadi kalau kita pergi balik kepada sini, jadi maksudnya saya kena capai dekat harga ni. Kalau saya ambil tadi 9199, dekat harga ni. Lebih kurang tu lah. Saya kena sampai ke harga tu 9199 atas daripada hari ni. Jadi saya dah boleh close tanpa ada apa-apa kerugian. Jadi bila kata saya dah close balik kat sini, kan, modal yang saya simpan 6,000 ni saya patah balik lah dekat saya punya Huobi, tapi saya start balik trade lah coin tersebut. Saya start balik coin tersebut seperti mana asal. Jadi dia masih duduk di dalam track ataupun duduk di dalam lingkungan yang kita nak untuk dia boleh bagi profit kepada kita. Ini setting dia pun ada. Macam saya tengok setting, setting AVAX ni, dia sekarang tengah bagi saya number of call dia buat 4%. Dia tengah floating 1.05%. Position amount dia dah pakai 498. Jadi setting dia macam mana? Saya buat 20 kali setting. First buy amount 25. Jadi kenapa AVAX ni dia berbeza dengan tadi? Tadi dia punya percentage dia turun tinggi, tapi yang ni dia turun rendah. Sebab saya punya multiple dia 1, 3, 5, 10 dia tinggi sikit. Lepas tu saya punya margin call drop ni, walaupun saya tak ikut robot, saya kurang sikit daripada robot 0.51, 1.52, tapi dia dapat turunkan sedikit lah dia punya average price tu daripada setting yang pertama tadi. Kan? Jadi dekat sini setting ni sedikit dapat turun lah. Jadi maksudnya tak adalah kita perlu pantau sangat average price tu untuk kita standby untuk replenish. Yang ni dia punya salah satu setting yang saya buat lah kat sini. Kan? Jadi saya rasa perkongsian saya tentang setting yang ni saja. Kalau katakan setting ni senang macam ni. Ada yang apa?
Setting ni maksudnya ada yang sesuai untuk kita, ada yang sesuai untuk market kita, ada sesuai untuk coin kita, ada yang tak sesuai untuk coin kita. Jadi setting ni kita tak boleh bandingkan. Ada orang dia kata setting dia lebih bagus daripada setting orang ni, macam sorting ni tak. Sebenarnya setting ni dia ikut kesesuaian waktu kita nak gunakan waktu bila, dan kesesuaian berapa banyak capital yang kita ada, dan cara bagaimana untuk kita trade, kan. Saya ada rakan saya, dia ada dalam Huabi dia ada lebih kurang dalam $50 lah, 50 ke 60 ribu dolar. Tapi dia tak trade semua duit tu, dia trade separuh saja. Dia trade lebih kurang dalam 20 ke 30 ribu saja yang diguna untuk trade. Yang lebih tu dia simpan. Dia simpan untuk replenish. Jadi dia tidak langsung ada perkataan dia gentar untuk floating. Sepatutnya kalau orang lain, kalau 50,000 mungkin dia akan trade cara yang robot, default setting. Jadi dia tidur saja 50,000 ni, kalau tidur saja, kalau 10% pun dah 5,000. 5,000 ni kalau katakan kita convert ke RM dah lebih kurang 26, lebih kurang dalam 20,000 dah, 20,000 lebih dah kan. Jadi tapi kalau dia nak lebih daripada 10%, 15, 20% ke 30%, dia kena pantau lah. Jadi pantau dia tak gunakan semua duit dia trade separuh saja, kan? Lagi separuh tu dia gunakan waktu coin tu float, dia replenish untuk cover balik coin tersebut, dan dia gunakan balik coin tersebut untuk beli pada waktu yang semasa. Jadi macam saya tunjuk tadi lah, yang saya tunjuk yang algo saya tadi, daripada 600 tu saya terus masuk 10 kali ganda tu, coin tu masuk 10 kali ganda, jadi dia akan turun jadi 1%. Jadi tak jauh lah dia punya orang cakap apa, floating dia untuk dia capai profit, ataupun tak perlu tunggu profit pun, saya biru saja kita terus jual, jadi bila jual kita terus beli balik coin yang sama, kan, dengan setting yang sama. Itu maksudnya untuk cover balik. Ini salah satu setting yang ada. Jadi setting ni banyak. Kita setting ni macam orang cakap apa, kalau dunia mempertahankan diri ni kan, contohnya dia ada banyak jenis silat, ataupun karate, judo, dia ada semua. Jadi kita tak boleh compare yang silat ni lebih bagus daripada yang ni, karate lebih bagus daripada kungfu ke, tak boleh. Sebab apa, setiap pergerakan martial art ni dia ada dia punya kebaikan, kelebihan dia tersendiri, kan. Jadi kita cuma belajar je. Kita cuma belajar semua, kita gabungkan mana lebih bagus untuk kita, mana yang sesuai untuk kita, mana yang kita boleh pakai waktu yang sesuai. Sebab apa? Sebab bila kita trade ni, kita akan lebih matang dari masa ke semasa, kita belajar keadaan dan kita dah tahu waktu ni kita nak guna apa, waktu ni kita nak guna strategi apa, dia tak masalah. Jadi buat masa sekarang ni, kalau dalam tempoh siapa yang baru start trade lebih kurang dalam sebulan 2 bulan ni, better jangan terlampau ambil risiko yang tinggi sangat, kan, ataupun jangan cuba untuk, kalau kita tak faham, jangan kita cuba untuk gunakan setting yang orang panggil ganas-ganas sikit lah, jangan. Better kita gunakan setting yang selamat saja. Dan untuk permulaan ni, kalau kita tengok rakan kita tu buat profit sampai 30%, kan. Saya maksimum saya pernah buat pun 55% lah, paling tinggi sebulan, paling tinggi lah. Dan minimum saya pernah buat pun lebih kurang dalam 16%, minimum sebulan pernah dapat, macam itulah. Jadi kalau kita tengok rakan kita boleh buat dalam sebulan 30%, 25%, kita ni kalau dapat 15% pun every month pun kita bersyukur, 10% ke atas pun dah bersyukur untuk setiap bulan, sebab kita baru dan kita masih untung dalam tempoh pembelajaran. Jadi bila kita dah start, yang penting kita sentiasa ikuti Zoom meeting, kan? Dan yang kedua, sebab Zoom meeting ni dia ada pelbagai perkongsian. Macam hari ni saya punya perkongsian, jadi besok, lusa, minggu depan perkongsian orang lain, kan? Jadi kita belajar semua perkara. Jadi
kita akan ada ilmu dan pengalaman kat situ kan. Lepas tu kita sering bertanya dengan orang lain kan. Jadi bila kita makin lama jadi kita faham. Bila kita faham, baru kita boleh gunakan setting-setting yang agresif sikit. Jangan gunakan satu perkara yang kita tak faham. Jangan kita buat benda yang kita tak faham. Saya nasihatkan itu je. Jangan buat benda yang kita tak faham. Sebab apa? Saya dalam trade ni, saya dah hadapi ramai orang yang bertanya kepada saya, tapi dia orang tak faham apa yang dia orang buat. Dia tak faham langsung. Jadi saya kata, kalau tak faham, better you follow saja apa yang instructor you ajar, yang ditunjuk. Dia suruh you setting macam ni buat. Tapi kalau dia punya profit tu tak besar sangat, kita jangan komplain. Sebab apa? Introducer ni pun dia tak nak kita rugi. Jadi dia akan, kebiasaannya introducer ni dia akan cadangkan, kalau saya pun sama juga, kalau orang tanya saya, kan, orang yang baru trade, saya akan cadangkan setting yang paling selamat. First kali saya tanya, kalau katakan trader baru, saya tanya dia orang, you kalau dapat 10% sebulan, you suka tak? Dia orang akan senyum, dia kata, okey sangat tu, dia kata. Jadi bila dia cakap macam tu, saya akan cuba set yang paling selamat untuk dia orang. Jadi bila, maksudnya floating pun susah, kan? Jadi dalam tempoh tu saya cakap, you jangan tengok orang lain punya income. You belajar. Ambil ilmu daripada hari ke hari. Kalau you nak duduk di tempat yang sama dan you reda ataupun bersyukur, you selesa dengan keadaan yang sama, maksudnya 10% tu dah cukup baik untuk you, tak apa, you teruskan. Kan? Tak perlu belajar apa, you still dengan cara yang sama, tak ada masalah. Tapi kalau you ada cita-cita untuk lebih lagi, you punya profit, bila you tengok orang lain, orang buat kongsian, setiap hari macam ni, setiap hari, setiap bulan dapat macam ni, kan? Tapi you nak dapatkan pendapatan macam tu, you kena belajar. Maksudnya, tengok orang lain punya setting macam mana, orang ni punya setting macam mana, orang ni setting macam mana, lepas tu rajin bertanya. Bila kita dah rajin pertama, kita dah belajar, kita kena rajin berkongsi juga. Cuba berkongsi dengan orang lain. Sebab apa? Perkongsian kita tu bagus. Sebab apa? Sebab kita dapat tahu cacat celah di dalam kita punya setting. Macam kadang-kadang setting saya tu, saya cuba berkongsi juga dengan rakan-rakan saya yang ada kan di dalam kita punya group. Jadi dia akan bagi tahu, setting macam ni, setting awak yang saya pakai ni dia ada kurang kat sini lah. Jadi tak apa, kita ambil dia punya teguran tu, kan, kita dapat tahu kekurangan dia. Sebab biasanya apa yang kita buat, dan kita cuma shock, kita rasa yang kita buat tu cukup hebat. Sebenarnya untuk kita berkongsi ni untuk kita tahu silap kita tu kat mana. Jadi itulah perjalanan untuk kita start trade dari masa ke semasa. Better setiap bulan ada improvement dalam kita pengetahuan. Dan jadi nasihat saya satu je lah dalam trade. Buat apa yang kita faham. Jangan buat tapi kita tak faham. Faham betul-betul perjalanan, baru kita buat. Kan? Kalau kita belum faham, kita ikut saja apa yang orang cadangkan dalam tempoh yang sama, belajar untuk faham apa perjalanan setting yang ada dalam Royal Q. Okey, jadi saya kata itu saja perkongsian saya hari ini kepada ada 44 partisipan kat sini. Saya andai kata sebab saya pun ada kelemahan dan kekurangan dia. Tu ada soalan tu, dia kata, Assalamualaikum, nak tanya, boleh ke kita ubah setting FBA ketika masih ada position? Boleh. Kalau masih ada position, kita boleh ubah. Tapi pembelian baru tu dia ikut setting baru kita. Okey, macam ni saya bagi satu contoh. Kita tengah ada coin trade satu coin. Nama dia coin dia, kita ambil Ethereum lah. Kita kena trade Ethereum. Kita guna setting default setting robot multiple 2, 4, 8, 16. Waktu tu robot tengah sedang membuat pembelian yang ketiga, iaitu membuat pembelian yang 8 kali ganda tu, kan? Jadi kita terus tukar setting, kita tukar multiple dia jadi 1%. Multiple dia sekali ganda setiap layer, dan sebelah kiri pun kita tukar juga, kan? Bila kita tukar semua tu, kan, pembelian baru robot dia akan beli ikut kita punya
setting yang terbaru. Misalnya okey, robot beli pembelian keempat. Pembelian keempat kalau kita start nombor 4 tu satu kali ganda multiple, dia akan beli sekali ganda daripada entry. Tapi kalau dia jual dulu yang nombor 4, dia jual dulu nombor 3 tadi, dia jual semua penuh. Okey, nombor 1 sampai 3 tu kalau kita tak buat kalau kita buat sub bin mode pun dia akan jual sekaligus. Kalau dia jual sekaligus pun, bila pembelian balik yang pertama pun dia akan terus ikut setting ataupun setting yang kita ubah tu. Jadi kita boleh ubah. Maksudnya jawapan daripada soalan tadi, kita boleh ubah waktu kita trade. Tak perlu tekan pause semua, tak perlu. Kita pergi je kat situ, trade saja tapi tekan save. Terus sebab apa? Sebab pembelian yang berikutnya dia akan ikut setting kita yang terbaru. Cuma yang tak boleh ubah kita punya sub bin mode real time saja. Kalau kita dah lepas layer keempat, kalau ada orang ada penyakit nyanyuk, dia lupa nak tekan sub bin mode real time. Kalau masih lagi di dalam pembelian pertama, layer pertama, kedua, ketiga, dia masih boleh tekan ubah mode tu. Tapi kalau dah lepas yang keempat, maksudnya dah buat pembelian yang kelima, dah tak boleh nak ubah-ubah lagi. Itu kena ingat. Itu saja. Yang lain boleh setting, boleh ubah. Sama juga dengan entry. Kan? Kita boleh ubah juga entry tu. Kan? Tapi nanti bila dia jual balik, dia akan beli yang kita punya amount yang asal. Asal yang baru. Sorry. Itu saja jawapan saya daripada soalan tadi. Okey, saya serah balik pada Tuan Kamal lah. Kalau tak ada apa soalan, saya serah balik pada Tuan Kamal. Saya dekat sini, mohon maaf lah kalau anda ada kekurangan apa. Saya tahu dalam sini ada yang lebih mahir, yang lebih berpengalaman. Jadi saya ni kecil saja dalam dunia trade cryptocurrency ni. Jadi ada kurang, ada kelemahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Tuan Salihuddin di atas perkongsian. Waalaikumsalam. Cik, Ya. boleh tak nak tambah lagi satu soalan, Cik? Boleh. Ni Tuan Salahuddin nak sambung sikit. Okey, macam ni yang ni first buy amount kan. Maksudnya kita tengah ada position yang kita ubah tu dia punya first buy amount tu. Bukannya yang dua position tadi yang kanan kiri tadi. Ini maknanya harga yang asal tu, contohnya kita letak originally is $10. Lepas tu bila price nak naik, kita ubah jadi $50. Sama juga, bila kita dah rasa kita punya price tu dah ke atas, bila kita rasa dia nak turun, kita pergi ke $5. Apa? Okey, Tuan Salih jawab. Okey. Soalan tu saya boleh jawab, tapi pasal $5 tu tak boleh lah sebab minimum trade pun $10. Okey. $10. Tak apa, saya faham. Okey, saya faham soalan tu. Macam ni. Kita boleh ubah. Kita boleh ubah, tapi pembelian baru dia ikut harga yang kita ubah. Tapi kalau harga tu nak naik, kita bukan ubah kat situ. Kalau harga tu nak naik, kita jangka harga tu nak naik, kan? Okay. Kalau kita ubah kat situ, dia tak buat pembelian pun. Jadi dia still dapat profit daripada entry yang pertama kita tadi. Tapi kalau kita predict harga tu boleh naik, kan? Kita replenish dekat bahagian buy. Kita pergi dekat setting, ada tulis buy kat situ, kan? Kita masukkan amount yang kita nak masuk. Kita replenish tu, kita masuk kat situ, dia akan tambah kita punya capital, kita punya modal apa nama trade kita di dalam trade. Dia beli coin, dia tambah coin. Kalau kita letak saja ubah dekat first buy amount tu, dia tak buat pembelian pun. First buy amount tu dia tak buat pembelian. Dia cuma buat pembelian ikut harga terbaru tu bila dia dah tutup balik. Bila dia tutup balik, maksudnya dia ada buat penjualan. Lepas tu kita hidupkan button cycle tu, dia buat pembelian baru, dia akan beli balik ikut harga yang baru. Tapi kalau katakan saya tak faham soalan Tuan tadi, maksud Tuan rasa harga tu nak naik, kan? Okay. Sekarang ni harga nak naik. Jadi macam mana kita nak dapat untung lebih? Jadi kita beli dekat bahagian buy. Dekat bahagian coin tersebut, Tuan tekan, lepas tu dia keluar setting kan? Dekat setting tu, tekan button buy. Tekan button buy, tekan market price, harga semasa, maksudnya masukkan harga berapa kita nak letak. Kalau nak letak $50, tekan $50, tekan buy. Dia tambah.
Dia tambah untuk pembelian tu. Jadi kalau dia naik, kita untung, kalau kita dah letak kita punya take profit kita lebih kurang 1% atau 2%, kita dapat daripada amount yang baru kita masuk tu lah. Dia beli terus. Okey. Kalau kita ubah dekat first buy amount, dia tak beli pun, sebab itu untuk standby untuk pembelian berikutnya, bukan semasa. Yelah, maksud saya tu ni. Okey, bila price tu nak naik, kita ubah daripada 10 pergi ke 50 lah, contoh lah kan. Saya faham, tuan maksudkan tadi dia immediately beli kan. Tapi maksudnya dia naik, dia turun sikit mesti dia akan beli kan. Beli dia naik, dia akan beli, dia beli ikut amount yang baru. Ikut amount yang baru kan. Ya, ikut amount baru. Untuk gandaan tu ikut amount yang barulah. So amount baru lah. Okey, sebab hari tu saya ada pernah buat macam ni, saya ubah-ubah tiba-tiba dia keluar operation error. Pernah tak? Okey, dia abnormal, dia panggil transaction. Ya. Okey. Kita kalau kita ubah, okey, kita tengok setting dekat waktu bila kita ubah. Kadang-kadang kita tak dapat, robot tidak dapat buat pembelian ikut kita punya ratio yang kita buat tu. Maksudnya kita masuk dekat situ tapi entry tu dah lepas sekarang ataupun dia tak boleh masuk. Jadi kita buat, maksudnya kita better kita ubah untuk pembelian berikutnya. Dia boleh ubah untuk pembelian berikutnya. Maksudnya kalau kata dia ada kejatuhan harga, dia akan beli ikut harga yang terbaru yang kita buat tu. Okay. Kita dalam Royal Q ni kadang-kadang kita ada perkara yang biasa tak, kalau katakan kita tak jual coin tu, tiba-tiba coin tu dia jual sendiri. Ada pernah berlaku. Dan juga kadang-kadang kita dikenakan charge abnormal transaction kan, tapi kita tak buat apa-apa kesalahan pun kat situ kan. Dia kadang-kadang sebab apa kita kena ingat, robot ni cuma dia tugas dia setting dan tugas dia untuk membeli coin. Okey, bila katakan kita dah membeli coin, misalnya kita dah beli coin, yang berikutnya bergantung kepada exchanger kita. Kita tak dapat beli dalam amount yang sebenarnya. Kita tak dapat sharp $10 tu. Sebab tu kadang kita tengok robot terbaru, dia nasihat kita start entry paling kurang 15. Kan? Ataupun kalau kadang-kadang saya cakap orang better start 12, maksudnya lebih daripada 10 kan. Sebab kalau kita nak tunggu amount betul-betul 10, kadang-kadang perasan tak kalau kita nak beli tu dia akan makan masa. Kita walaupun kita buy tapi dia mungkin makan masa 10 saat, 5 saat ataupun 10 saat untuk buat pembelian. Dia tak dapat buat pembelian yang tepat. Lepas tu sama juga dengan layer call waktu dia jatuh harga tu kan. Kalau katakan kejatuhan harga tu laju kan, robot pun susah nak buat pembelian baru. Sama juga bila kenaikan harga tu terlampau tinggi, perasan kalau harga tu tiba-tiba dia spike, dia tinggi sangat naik, orang cakap dia akan turun balik 0.3 ikut kita punya earning callback tu dia akan jual. Kadang-kadang tak. Kadang-kadang kita tengok kita perasan kita tengok dalam kita punya Royal Q 1.3 kita punya take profit. Tapi kita tengok balik dekat transaction tiba-tiba 7%, 0.7% saja profit kita. Kan? Jadi dekat situ kalau market terlampau laju, robot tidak boleh membuat sharp punya penjualan secara terus-menerus. Sebab apa? Kita pun tahu pembelian dan penjualan ni memang dia ada queue, dia ikut queue. Jadi bila katakan kita jual dengan harga tersebut, tiba-tiba mendadak terus jatuh, dia akan dapatkan harga yang bawah. Dekat situ dia jual lah, mungkin dia jual 20% dekat situ, ada 80% lagi dia akan jual pada yang harga yang bawah. Jadi dia sebab tu kita boleh dapat banyak. Kadang-kadang ada orang dia tengok ini apa error yang kat sini, sebenarnya benda-benda ni kita panggil kesilapan teknikal yang kita kena terima benda ni.
Ya, okey. Okey, take note. Okey. Okey. Jadi ada apa soalan lagi, saya insya-Allah mana yang boleh saya jawab, saya cuba jawab kat sini ya. Okey. Saya serah pada Tuan Kamal balik. Okey, terima Boleh, kasih Tuan. Tuan Salihuddin. Dan terima kasih kepada yang bertanya. Itu sebab kita buat Zoom meeting ni. Bila bagusnya, bila kita buat Zoom meeting ni, bila kita dengar daripada A sampai Z, penerangan daripada Tuan Salih. Jadi dengan praktikal yang kita buat, mungkin ada kesilapan teknik yang kita buat yang membuatkan kita tidak mendapat profit. Jadi dah terjawab. Okey. Jadi first buy amount tu memang kita galakkan daripada awal masuk kecil aja, minimum $10. Okey. Sekarang ni lagi bagus kalau anda bermula dengan $15 lah. Sebab kalau coin tu waktu penurunan tu, kalau kita nak buat cut loss, kalau bawah daripada $10, nanti kalau dekat Binance dengan dekat Wabdi kita nak jadikan USDT, dia tak cukup $10. Jadi kita galakkan dalam $12 ke, okey, itu pun boleh juga. Okey, jadi kepada rakan-rakan yang ada dalam ni, terima kasih atas kehadiran anda. Jadi malam ni ni masih awal lagi, okey, walaupun kita start dah 1 jam, tapi saya nak panggil beberapa boleh tak beberapa? Mungkin 2 orang aja, boleh tak? Boleh tak rakan-rakan? Sebab Boleh. orang-orang yang saya nak panggil ni, orang-orang yang pada awalnya sangat banyak kali sangat tu, sangat negatif tentang Royal Q. Okey. Tapi bila beliau mendapat informasi yang tepat melalui YouTube, daripada laman-laman sosial, dia search dekat Google apa semua tentang kripto apa semua. Jadi negatif dia cuma 1 hari je. Hari kedua dia dah positif dan hari kedua dia ambil keputusan untuk masuk RM3,000 dan beliau juga kalau tak silap saya dalam beberapa hari lagi akan mencapai tahap V3. Okey. Luar biasa seorang suri rumah sepenuh masa, okey, terlibat di dalam penjualan barangan di Facebook, okey. Mempunyai karakter yang sangat bagus di dalam perniagaan. Okey. Jadi beliau ada dalam Zoom meeting ni jarang-jarang tapi saya dah noted bila hari Jumaat dia mesti masuk. Sebab ini kegemaran dia punya makanan dia. Okey, dia punya kegemaran dia di dalam Zoom di dalam Royal Q ni adalah hari Jumaat. Okey, dan hari ni apa yang saya dimaklumkan, saya mendapat maklumat beliau mempunyai profit di dalam Royal Q ni konsisten setiap hari, okey, dalam $100, $150 setiap hari konsisten. Sebab apa? Beliau memang zero knowledge dalam cryptocurrency, tapi awal-awal dulu leader-leader kita ada buat kelas, kita ada buat kelas macam mana nak baca candle, macam mana nak baca graf, macam mana nak tengok market. Beliau masuk dua kelas. Jadi daripada situlah dia tahu dekat mana nak entry, waktu bila nak entry dan apa coin yang kita nak ambil. Okey. Jadi saya tak nak buang masa. Saya pun tak bagi tahu yang saya akan panggil dia. Okey. Beliau mempunyai pasangan yang sama-sama suami isteri. Okey. Suami isteri menjalankan perniagaan Royal Q ni secara sepenuh masa. Okey, dan saya rasa mereka dah mendapat pendapatan dalam masa 6 bulan yang sangat lumayan. Kalau sehari $100, $200, sebulan dah berapa kan? Itu trade je, belum lagi bonus affiliate. Okey. So tanpa membuang masa, mungkin beliau tak prepare, tak apa, kalau tak buka video pun tak apa. Orang dengar suara pun dah gerun kan. So dengan bangganya saya menjemput isteri kepada Tuan Faizul kita, iaitu Puan Rina TM kita. Ada tak sekarang di talian? Puan Rina. Assalamualaikum Abang Kamal. Alamak, tak bersedia lah. Apa. Okey, kongsikan je apa pengalaman yang Rina ada, okey. Pandangan Rina terhadap Royal Q ni daripada awal dan akhirnya jadi macam mana, okey. So dipersilakan. Okey, kepada yang dah join Royal Q ni dah ucapkan tahniah. Assalamualaikum semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat insya-Allah. Rina pula tak berapa nak sihat, tekat tak apa nak sedap. Tu Rina tak ada rasa nak bercakap juga hari ni. Tapi nak join jugalah, nak dengar lah. Orang kata tips-tips daripada sifu-sifu kita kan. Especially Tuan Salihuddin yang orang pertama yang memperkenalkan Rina dengan Royal Q ni.
So sekarang ni Lina nak ucapkan tahniahlah kepada anda semua yang dah terbuka minda untuk join ROIQ. Tak kisahlah untuk cari affiliate ataupun untuk trade, tak kisah sebab macam mana keadaan sekalipun ROIQ memang menguntungkan kita. Okay. Contohnya kita buat simpanan dalam ROIQ, dia lebih baik daripada kita simpan di ASB ataupun dalam di unit trust ataupun emas. Dia lebih baik, pulangan dia lebih baik daripada kita simpan di sana lah. Ya. Dan sekarang ni kalau kita betul-betul ikut pada kita punya capital kita sendiri, satu perkara yang selalu Rina pesan. Kadang-kadang Rina dah set up elok dah untuk Rina punya team lah ataupun orang-orang baru yang newbie yang baru gunakan ROIQ ni. Okey, sekian amount untuk capital ini untuk satu pair. Tapi kita ni manusia biasa suka mencuba. Jadi bila kita mencuba, kita put entry lah 2-3 pair dengan amount capital kita yang tidak dapat menampung layer margin call. Macam kata Tuan Saleh tadi kan, kita punya pertahanan tu. So akan berlakunya floating. So sekarang ni guys, pertama sekali you all kena faham setting yang betul-betul korang rasa serasi. Bak kata Tuan Salahuddin, kita punya setting tu ada waktu-waktu yang sesuai yang kita boleh gunakan lah. Tapi tak apa. Untuk bermasa sekarang ni dengan market yang sekarang ni, untuk setting yang kata Tuan Salahuddin 15 martingale tu, itu sebenarnya untuk especially kita yang tak berapa banyak nak modal. So bolehlah kita gunakan untuk dalam keadaan sekarang. Cuma seandainya berlaku sesuatu perkara baru seperti news ataupun perkara-perkara yang boleh orang kata meningkatkan lagi orang kata seller daripada buyer, mungkin akan berlaku sedikit penjunaman market lah. Dan masa tu mungkin akan floating. Tapi guys jangan risau sebab floating tu hanya floating. Dia bukannya kita hilang capital kita daripada duit kita tu. You guys just tunggu saja untuk recover balik you all punya market tu, dan dia akan cover balik you all punya profit dengan sekali modal sekali. So guys, yang paling penting you all kena tahu di manakah duit you all, di mana terletaknya nilai modal you all, dan bukan di dalam ROIQ. Kat mana nak buka kita punya modal? Kat mana kita nak check kita punya duit? Dekat dalam Hobi Global ataupun Binance. So jangan jemu untuk belajar. Jangan jemu untuk join Zoom meeting. Maksudnya kalau ada peluang yang diberikan percuma, ambil. Jangan tinggalkan, jangan bagi alasan, dan bila tak tahu salahkan ROIQ ni tipu. Salahkan ROIQ ni tak bagus. Sebenarnya bagus. ROIQ bagus dan semua yang setting yang kita ada semuanya bagus. Dan kita sendiri yang kena ada inisiatif nak baiki diri kita, baiki kita punya pengetahuan. Okey? Dan itu sajalah Rina nak share, dan Rina doakan semua yang dalam ni berjaya. Dan jangan jemu untuk share kepada orang lain. Kita bagikan peluang ini kepada orang lain. Kita jumpa ramai orang yang pandai. Ada dalam banyak-banyak Rina punya circle. Kebanyakannya memang tak tahu kripto tu apa. Tapi ada juga yang sangat pandai. Maksudnya dia sangat tahu pasal ilmu kripto ni. Kita faham. Tapi kita jangan tinggalkan orang-orang lain yang nak merasa juga, orang kata, merasa juga profit daripada kripto. Kripto sekarang tengah trend. Seluruh dunia tengah mengejar. Kita jangan ketinggalan dan kita jangan tinggalkan orang-orang yang kita sayang. Jangan lupa share. Jangan kedekut ilmu. Jangan kaya seorang-seorang. Okey, itu saja. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Rina tak ready tau. Jadi Rina cakaplah apa yang rasa nak cakap. Dan you all semoga berjaya dan semoga you all sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah. Amin. Terima kasih Abang Kamal. Itu saja Kamal. Okey, terima kasih Rina. Sold out. Okey. Macam kereta api. Tak apa. Sold out. Okey. Alright, itu dia perkongsian daripada Puan Rina kita. Okey. So banyak benda sebenarnya kalau kita kalau nak saya lihat background Puan Rina ni seperti anda semua beliau memang zero tentang cryptocurrency. Tak tahu apa pun. Okey, tak tahu Binance, semua tak tahu pada hari pertama tu malahan negatif lagi kan. Kan bahagian negatif tu biasalah, manusia semua macam tu kan. Bila dia tak tahu, dia beranggapan dengan beranggapan yang tidak baik. Tapi bila kita dah tahu, wow, dia jadi wow factor tu akan keluar. Okey. Jadi hari ni dengan kehadiran anda pada hari ini, terima kasih kerana sudi hadir dalam Zoom meeting kita ini. Okey, seperti yang saya maklumkan pada peringkat awal tadi. Okey. Kami dah bermula dalam Zoom meeting ni bermula daripada bulan April bermula pada bulan April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Selama 6 bulan Selama 6 bulan kita memberi ilmu tanpa henti setiap malam.
okey, tanpa jemu-jemu okey, setiap malam. Okey. Jadi dalam masa 6 bulan ni kita buat setiap malam tu, lahirlah beberapa, bukan beberapa lah, kira ramai ramai yang kita bantu dari segi masalah kewangan, pendapatan yang terjejas, okey. Ramai yang berubah kehidupan, okey, daripada tak ada jadi ada, okey. Daripada tak tahu jadi tahu, daripada tak pandai jadi pandai, daripada tak ada pengalaman jadi petah bercakap, okey. Daripada malu jadi tak malu, daripada semua berubah. Okey, dalam masa 6 bulan ni kebanyakannya berubah. Dan untuk makluman anda, Royal Q ni dia hadir pada bulan 3, akhir bulan 3, generasi ketiga dalam bentuk aplikasi daripada China masuk ke Malaysia. Dia terus masuk ke Malaysia. Sebelum dia tersebar di seluruh dunia, apa yang anda tahu sekarang ni, melebihi pendaftaran Royal Q melebihi 300,000, dan yang belum aktif lagi ada lebih kurang dalam 700,000, lebih kurang macam itulah. Okay, total semua dalam 700,000, hampir mencecah angka 1 juta. Jadi profit yang dah Royal Q bayar pada semua members lebih kurang 50 juta US dollar. Okey. Bayangkan dengan modal serendah $120 untuk anda aktifkan robot, okey, modal anda dekat Binance, modal anda dekat Huobi, terserah pada anda, kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab kita dekat sini memang tidak akan berlaku beban moral, okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita bukan hantar duit pada third party, kita bukan hantar duit pada syarikat, kita bukan hantar pada orang yang kita sayang, tak. Okey, modal cuma anda saja tahu di dalam akaun Huobi ataupun di dalam Binance, okey. Yang kita tahu semua kita sama rata, semua aktifkan robot $120 setahun. Okey. Jadi terpulang pada anda, kalau kata anda nak trade, anda trade lah. Okey, boleh dapat sekarang ni dah memang, kalau anda tengok dekat menu kita, kalau kita tengok Royal Q ni daripada peringkat awal sampai sekarang ni banyak perubahan. Okey, daripada peringkat awal tu macam aplikasi kalau MySejahtera tu lagi bagus lah. Kalau MySejahtera tu lagi bagus. Kita punya app ni simple sangat. Tapi bila time to time dalam masa 6 bulan bila tersebar seluruh dunia, server kita makin lama makin padat. Jadi kalau dulu kita boleh daftar free, lepas tu boleh share link. Okey, walaupun anda belum daftar, sekarang dah tak boleh. Sekarang ni kalau dulu anda daftar free boleh buat binding, pun sekarang pun dah tak boleh. Okey, anda kena aktifkan robot anda terlebih dahulu baru boleh aktif, baru boleh buat binding. Banyak perubahan-perubahan yang baik. Okey, sebab benda ni bagus untuk Royal Q. Sebab apa? Dia tak nak terlampau banyak berat database yang tidak aktif. Tu dia. Jadi kalau tunjuk kita punya aplikasi kewangan kita ni pada kawan-kawan, nampak pun dah memang profesional. Okey, sebab apa? Di dalam Google, di dalam dunia aplikasi, kita dah mendapat pengiktirafan sebagai aplikasi kewangan yang terbaik di dunia. Okey, jadi hari ini saya menyeru, macam YB pula saya menyeru. Abang Syarif Ali, apa khabar? Nanti jumpa Citra. Okey, alright. Okey, jadi saya tak nak ambil masa anda lama-lama. Okey, memang rasa dahaga sangat nakkan ilmu tu. Anda kira patut beruntung. Sebab apa? Bila anda start je, anda lahir je dalam Royal Q ni, dah ada Zoom meeting. Ada banyak Zoom meeting sebenarnya. Bukan kata kat Malaysia ni pun satu malam setiap hari pun dah ada banyak tim buat Zoom meeting. Okey, bukannya kata saya je, bukan kata ni, ada banyak. Dan dunia lain seperti Brazil, Indonesia, India, Nigeria, okey. Apa yang saya dimaklumkan hari ini lahir satu lagi V6 daripada V6 yang pertama daripada Nigeria, okey, iaitu seorang doktor, okey, dan hari ini kita dah ada, seluruh dunia dah ada 12 V6. Okey, saya yakin dan percaya kawan-kawan yang aktif dalam Royal Q ni, matlamat kita satu je, V6. Okey, matlamat kita semua V6. Okey, yang tak tahu dia kata apa ni V6 ni kan? Tak apa, anda masuk hari Rabu. Okey, sebab apa? Dengan modal $120 di Malaysia saja dah melahirkan ramai jutawan, setengah jutawan, suku jutawan, dan banyak juga yang mendapat pendapatan puluhan ribu setiap bulan. Okey, dengan modal yang paling minima, okey, boleh jana pendapatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya menyeru lagi. Saya anggap kita sama-sama belajar, insya-Allah. Jadi
malam besok saya dah bagi tahu dengan kawan-kawan saya, malam besok saya akan muncul di layar TikTok secara online pada pukul 10 malam. Okey, pada 10 malam. Admin yang dah dilantik dalam grup WhatsApp standby standby. Sebab apa? Bila saya buat live ni, market dalam TikTok ni sangat-sangat besar sangat-sangat besar. Jadi bila mereka klik link dekat bio saya, mereka klik saja link untuk masuk dalam grup WhatsApp, okey. Admin yang dah dilantik kena standby. Okey, sebab nama-nama admin yang dah saya jadikan admin tu saya akan masukkan dalam copywriting, dan setiap Naim, setiap admin saja yang boleh menerima prospek yang akan masuk di dalam grup WhatsApp yang saya dah sediakan. Okey. Jadi hari ni saya banyak kena ambil masa sebab apa? Bila live secara di TikTok ni ada banyak benda yang kita akan terima. Siapa yang nak join boleh join, dengar sekali, nak support ke apa ke, okey. Boleh masuk dalam Zoom dalam TikTok live saya, okey, support ke, nak naik kotak ke, nak sama-sama live pun boleh. Okey. Jadi saya itu sebenarnya salah satu cara saya nak tolong anda sebenarnya. Saya kalau kata saya pun dalam tu, tapi saya sebagai host dalam TikTok tu, mana ada masa saya nak tengok WhatsApp, grup WhatsApp, okey. Jadi tapi saya tak tahu lagi macam mana pembahagian. Saya takut admin yang kalau boleh prospek yang hadir dalam grup WhatsApp tu, okey. Boleh tak siapa-siapa nanti bagi pandangan pasal saya macam mana cara pembahagian? Betul tak Abang Syarif? Takut berebut pula, betul tak? Kan? Takut berebut pula. Okey, walaupun admin tu Gile-gile macam main kutu. Gile-gile macam main kutu. Macam main kutu boleh juga. Siapa yang ada di dalam jaringan saya, itu yang saya lebih utamakan lah. Maksudnya hari ni saya sekarang masih ada 7, saya nak cari 3 orang lagi sebab sekali dia datang memang tak tertanggung, memang tak tertanggung. Jadi admin bukan sekadar admin, sebab bila dia personal WhatsApp pada anda, sebab saya akan masukkan dalam copywriting tu nama-nama admin yang mereka kena PM. Okey. Rina, nama-nama admin yang mereka kena PM. Jadi kalau admin tu dah V3, kalau nak bantu sebab saya buat benda ni untuk bantu anda sebenarnya, bukan untuk saya sebenarnya. Saya tak kisah pun sebenarnya. Okey, sebab saya bang, Ina belum daftar lagi bang, Ina lupa. Belum masuk. lupa nanti dah masuk bang. Sorry. Masuk, follow saya. Sebab apa? Saya tunggu untuk dapatkan 1000 follower hampir 3 bulan. Okey. Sebab kalau kita nak live, kita kena ada 1000 follower dan umur 18 tahun ke atas. Okey. Itu dia syarat dia. Jadi saya dah ada 1000 lebih. Hari ni makin lama makin ramai orang follow saya, dan majoriti yang saya follow 90% semuanya seller di TikTok. Okey. Bayangkan daripada 1000 orang tu mungkin ada lebih kurang dalam 800 kebanyakannya seller, orang yang berniaga, attitude berniaga. Okey. Jadi kepada admin yang ada dalam ni, kalau anda dah V2, kalau anda nak siapkan struktur anda sebagai V3, silakan. Okey. Kalau anda dah V3, anda nak bantu rakan-rakan anda untuk naik V2, anda bantu mereka. Okey. So sebab benda ni kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Kita kena share. Okey. Kita kena, apa yang kita buat ni kita kena bantu kawan-kawan kita. Saya rasa inilah cara, sebab saya pun follow Fatin Mahira. Fatin Mahira sekarang ni dia punya team yang dah belum V2 pun mereka dah buat live. Okey. Tapi yalah, kalau nak buat live ni sebab apa, di dalam yang masuk dalam FYP kita tu, okey, ada macam-macam kategori mental kena kuat. Kalau tak ready, kalau tak ada cukup ilmu, kena bantai sikit, nanti lemau. Nanti risau dia kata kan. Tiba-tiba risau. Itu ayat-ayat baru dia, sold out. Okey. Jadi
InsyaAllah saya akan mulakan pada malam besok. Saya harap kepada yang dah follow saya punya TikTok, nama saya jangan masukkan bang. Saya lupa. Face. Tak apa. Okey, nama saya dah masuk abang. Dah. Abang Nazri. Nanti saya check balik. Okey. So koyak nanti kalau tak tak apa sebenarnya mereka akan membuat keputusan untuk masuk dalam grup bila dia puas hati dengan penerangan saya. Anda tak perlu risau. Okey. Mereka bila mereka bertanya kita jawab. Bila mereka tanya jawab. Ada yang condemn, itu akan berlaku Di dalam TikTok ni dunia tanpa sepadan, dunia tanpa limit, dunia tanpa perasaan. Mereka sebab banyak keyboard warrior dalam tu, jadi insya-Allah saya ready lah, buat masa ni saya ready. Okey. Jadi siapa yang belum follow TikTok saya, anda boleh follow. Lepas tu anda klik dekat link bio tu. Lepas tu ada link untuk masuk ke dalam grup WhatsApp Okey. Jadi saya nampak contoh-contoh terbaik. Saya buat benda ni bukannya idea saya. Saya tiru tiru apa yang orang lain buat berjaya. Okey. Sebab apa kita nak berjaya, kita kena tiru, sebab dalam dunia ni tak semua benda yang kita tahu, tak semua benda yang kita pandai, tak semua benda yang kita hebat. Okey, sebab tadi awal-awal pun saya dah bagi tahu dah, kita sebagai manusia ni masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kehebatan, masing-masing ada wawasan. Okey, jadi hari ni matlamat kita sama. Saya nak V3, saya Kamal. InsyaAllah. Boleh Nazri, tak apa. Nazri, saya yakin Nazri belum lagi saya start TikTok ni pun dia dah naik V3. Saya belum sampai Citra pun dia dah akan naik V3 kan. Okey? InsyaAllah. Amin. Jadi tak apalah maksudnya hari ni terima kasih kerana kehadiran anda. Okey. Saya nak sebut nama, masih ada lagi 39 mata memandang, 39 telinga mendengar. Okey. Jadi kita buat yang terbaik untuk semua. Okey, bila kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Okey. So saya rasa setakat tu saja penjumpaan kita pada malam ni. Saya nak ucapkan, saya nak doakan semoga anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kehidupan kita seharian. Okey. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih bang. Amin. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Thank you Abang Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Abang Kamal. Alright. Okey, terima kasih abang. Baik. Jumpa lagi. Jumpa InsyaAllah saya minggu depan saya akan turun ke utara ini kita punya event ni, saya rasa seluruh Malaysia inilah event yang pertama kot. Kan? Pada 13 hari bulan di Citra Kedah. Okey, insyaAllah. Okey, kita akan buat terbaik mengikut SOP. Maksimum 50 orang je, tak boleh lebih. Okey. Jadi terima kasih SK, Mr. Ravi. Happy Deepavali Mr. Ravi. Okey. Nina, terima kasih. Okey, welcome. Happy Deepavali Mr. Ravi. Okey. Wish you good luck. Okey. Alright. Nanti balik saya 12 hari bulan saya akan bergerak ke utara dan saya akan hantar keluarga saya di Kuala Kangsar, dan hari Jumaat malam tu saya akan ambil Tuan King Money kita, dia flight daripada Sabah Dia flight daripada Sabah terus ke Penang. Saya akan ambil beliau di Penang dan saya akan bawa beliau ke Citra Kedah. Okey. Dan dia akan flight balik ke Kota Kinabalu pada 14 hari bulan tak silap saya. 14. Okey, dia ambil. Bayang ini yang kita tunggu support yang macam ni yang kita nak. Walaupun anda tak mampu nak buat, tak apa. Okey. Itu belum masa ya. Kadang-kadang bila dah sampai masa kita akan buat apa yang perlu. Okey. So saya rasa salam cuan. Wah, Mr. Rabi, salam cuan tu. Cuan tu adalah profit. Indonesia dia tak panggil profit, dia panggil cuan. Salam cuan dia kata kan. Okey. Itu saja setakat ni. Alright. Jumpa anda. Saya tahu anda macam tak nak keluar daripada Zoom meeting ni. Nak tunggu saya end live Okey, malam besok kita ramai-ramai, kita full support sama-sama Saya minta support daripada anda. Okey, masuk ajak kawan-kawan masuk dengar kita punya
dia lain berbeza dengan Zoom meeting. Okey, Zoom meeting ni orang yang ni sebab dekat dalam TikTok ni market dia masih lagi open. Jadi kita akan jumpa berbagai-bagai karakter, berbagai-bagai manusia yang ada di dalam TikTok ni. Okey. Alright. Thank you very much. Terima kasih. Itu saja. Bye bye. Assalamualaikum. Saya end live dulu. Okey.